Hai, Assalamualaikum. Suara saya jelas tak? Kita malam ni nak berkongsi berkenaan dengan soal jawab tentang minyak zaitun. Sebelum kita nak bermula, saya nak minta jasa baik. Okey, saya nak minta jasa baik siapa yang tengah join live kita ni, komen saya dengar ataupun jelas. Okay, sebab saya seorang-seorang ni. Okey, jelas Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua. Sama ada yang tengah join live kita secara live sekarang, ataupun mungkin yang akan dengar rakaman live. Sebab sekarang dah 11 malam kan. Saya yakin ramai yang dah tidur. Okay. Tapi saya ambil ruang malam ni sebab ini kesempatan yang saya ada untuk saya menjawab beberapa soalan berkenaan dengan minyak zaitun yang sangat sering ditanya kepada saya, sama ada dekat dalam grup WhatsApp kita, pelanggan kita, ataupun dalam Shopee, ataupun dalam WhatsApp, dalam page FB. Kadang-kadang ada banyak soalan yang berulang. Jadi kita nak mudahkan supaya bila saya dah sharekan dalam live ini, anything nak tanya, kita akan refer live ini untuk jawab soalan. Boleh tak macam tu? Okay. Jadi malam ini soalan-soalan saya dah kumpul. Ada banyak soalan. Okay. Ini adalah antara soalan yang saya dah kumpul. Okay. Saya nak memudahkanlah untuk menjawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Supaya lepas ini dah jelas, terang, nyata dan mudah untuk beramal dengan minyak zaitun dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, dan mendapat kesan yang positif daripada pengamalan minyak zaitun, insya-Allah. Okey. Kalau ada yang tengah join live kita pada malam ini, boleh sama-sama aktif di ruangan komen, boleh like, share and comment, supaya like, share and comment supaya live ini boleh dilihat, boleh dilihat oleh orang lain, oleh mungkin kawan-kawan Facebook anda, dan lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat, insya-Allah. Okay, so saya nak bermulalah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum saya bermula, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Ros Alik. Saya merupakan salah seorang afiat konsultan. Afiat konsultan iaitu perunding lah untuk makanan-makanan afiat daripada Olive House. Okay. Jadi saya adalah salah seorang afiat konsultan yang ada di lokasi saya di Kulai, Johor. Okey. Jadi untuk orang-orang Kulai, orang-orang Johor boleh dapatkan minyak zaitun secara COD. Nak minta kita COD pun boleh, nak datang ke kedai lagi bagus sebab kita ada buat pemeriksaan kesihatan percuma Kita ada buat cek tekanan darah, cek kolesterol, cek uric acid, cek gula, dan juga buat analisa kesihatan. Dan yang terbaru kita juga ada sediakan cek kesihatan untuk melihat untuk dapatkan bacaan berapa banyak lemak cair, lemak tepu dalam badan, berapa umur dalaman badan, dan berapa kandungan air dalam badan kita ni, cukup ke tidak. Kita ada tools yang khas untuk dapatkan bacaan-bacaan itu semua. Okay? Dan yang paling special juga, kita ada buat analisa tapak tangan, yang mana daripada tapak tangan kita boleh melihat tanda-tanda awal masalah kesihatan. Mungkin dalam next live nanti kita boleh buat sharing tentang analisa tapak tangan pula. Okay? Sebenarnya ia sangat menarik, sebab hanya melalui tapak tangan kita boleh lihat apa masalah-masalah kesihatan kita pada masa tersebut. Okay? Sebab Allah jadikan kejadian kita ni sangat-sangatlah sangat-sangat sempurna. Okay. Kejadian Allah yang Allah ciptakan untuk kita ni. Okay. Daripada tapak tangan ni Allah dah menunjukkan, bagi tunjuk kepada kita apa masalah kesihatan yang kita boleh lihat daripada tapak tangan. Itu topik lain lah. Tapi malam ini kita nak berkongsi berkenaan
apa soalan-soalan yang sangat sering ditanya oleh pelanggan-pelanggan Cinta Alami Store berkenaan dengan minyak zaitun. Dekat Cinta Alami Store, kita ada 5 jenis minyak zaitun. Minyak zaitun je ada 5 jenis. So, kadang-kadang customer ni dia keliru. Mana satu minyak zaitun yang bagus untuk dia, mana satu minyak zaitun kenapa banyak sangat jenis minyak zaitun ni? Kalau ambil satu je, okey tak? Atau kena ambil semua? Ataupun ada yang tanya macam mana nak makan minyak zaitun ni dengan cara yang betul. Ada yang tanya kena guna sudu besi ke? Ada yang tanya kena masuk peti ais ke? Ada juga yang tanya berapa lama tahan sebotol ni? Berapa lama tahan? Ada juga yang tanya ini untuk makan ke sapu? Saya nak sapu dekat nak guna untuk berminyak rambut. Boleh ke tidak? Ataupun ada yang tanya, saya nak guna untuk memasak. Boleh ke tidak? Siapa ada soalan-soalan berkenaan dengan minyak zaitun, boleh type di ruangan komen. InsyaAllah kita boleh bantu jawab sama-sama bagi pencerahan kepada semua. Jadi saya dah kumpulkan beberapa soalan. Banyak soalan yang kita dapat, yang kita terima. Soalan yang berulang selalunya. Jadi saya nak memudahkan semua, memudahkan saya untuk menjelaskan dan memudahkan anda juga untuk jadikan sebagai rujukan, dan lebih mudah bila saya jelaskan secara lisan berbanding saya type. Kadang-kadang type ni yang kita sampaikan lain, yang membaca tu pun lain pahaman dia. Dia macam lebih orang kata kalau kita sampaikan secara lisan ni lebih jelas lah, lebih mudah faham. Jadi kita bermula dengan soalan yang pertama. Soalan pertama berkenaan dengan minyak zaitun. Soalan pertama, apa beza minyak zaitun Olive Plus 30X dan juga minyak zaitun, mana minyak zaitun ni? Minyak zaitun botol tinggi ni. Ini antara soalan yang selalu orang tanya. Apa beza minyak zaitun 30 ni? Ini orang panggil minyak zaitun 30 minyak zaitun 30 ni, apa beza dia dengan minyak zaitun botol tinggi ni? Ini yang orang panggil botol tinggi. Ini minyak zaitun yang botol hijau orang panggil. Dan untuk pengetahuan, ini adalah raja segala minyak zaitun. Kenapa dia digelar raja? Sebab khasiat satu sudu minyak zaitun Olive Plus bersamaan dengan 30 sudu minyak zaitun yang ini. Ini kita panggil nama glamour dia PMZ, Parti Minyak Zaitun. Itu dia punya nama glamour. Jadi kalau nak tanya ataupun nak order dengan saya atau dengan mana-mana admin Cinta Alami, kalau nak order yang ni sebut je PMZ, saya nak PMZ. Kalau sebut olive oil, kita ada 5 jenis olive oil. Jadi kita tak sure mana satu yang anda mahukan. Jadi yang ni boleh sebut PMZ. Ini saya dah jelaskan saya dah jawab secara tak langsung lah ni berkenaan perbezaan. Yang pertama, yang ini nama dia Olive Plus 30X. Minyak zaitun 30 kali. 30X 30 kali. Kenapa nama dia 30 kali? Kenapa nama dia minyak zaitun 30 kali? Sekejap saya nak tunjukkan flyers dia punya ni. Untuk setiap botol minyak zaitun Olive, anda akan dapat flyers macam ni dekat dalam brochure lah. Dekat dalam kotak minyak zaitun. Dekat sini dia ada tunjukkan berkenaan dengan khasiat apa kelebihan minyak zaitun Olive 30 ni. Telah dibuktikan dalam kajian makmal minyak zaitun Olive Plus 30X, Olive 30X, Olive Plus 30X ini khasiat hidroksityrosol di dalamnya mengandungi 30 kali ganda lebih tinggi berbanding minyak zaitun biasa yang lain. Yang ini memang diuji dalam lab, dalam kajian makmal. Siapa yang dah biasa membeli minyak zaitun Olive ni boleh cek dalam kotak, anda akan dapat pamphlet ni, brochure ni. Kat sini dia ada tunjukkan gambar tanah yang sangat gersang. Ini adalah ladang minyak zaitun Olive. Dia jelaskan di sini minyak zaitun Olive ini ditanam di tanah yang sangat gersang. 1 tahun tu dia di taburan hujan tu sangat minimal. Kalau tak silap saya tak sampai 5 kali setahun.
taburan hujan dia, dan dia punya suhu sangat-sangat tinggi sehingga kan tidak ada serangga yang mampu hidup dekat ladang minyak zaitun ni. Tapi uniknya minyak zaitun Olive Plus 30X ni, dia punya buah zaitun dekat ladang ni dapat tumbuh dengan sangat subur, tidak rosak, walaupun suhu dia sangat tinggi, dia boleh survive pula dengan kualiti yang sangat tinggi. Jadi itu yang menyebabkan kualiti minyak zaitun Olive Plus 30X, dia punya macam orang kan macam kita, bila ada satu tekanan, satu benda yang push kita, dan kita boleh hadapi benda tu, kita menjadi lebih kuat. Setuju tak? Kita akan jadi lebih kuat bila kita ada satu cabaran, satu ujian, satu something yang push kita dengan sangat kuat, dan kita hadapi dengan sedaya mungkin sampai kita boleh survive. Dia menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya, menjadikan kita semakin kuat. Begitu jugalah dengan minyak zaitun Olive Plus 30X ini. Walaupun dia ditanam di tanah yang sangat gersang, tanah yang sangat gersang, hujan turun dekat tempat ni tak lebih 5 kali setahun, tak silap saya. So dia sangat kering, tapi uniknya dia boleh survive dan hidup dengan sangat subur. Dan bila dibuat ujian makmal, inilah hasil dapatan kajian makmal tersebut. Kalau dalam minyak zaitun yang ni, dia punya kandungan hidroksityrosol. Hidroksityrosol ni apa? Hidroksityrosol ni adalah sejenis antioksidan yang sangat seni, yang boleh menembusi sampai ke otak. Bayangkan. Maksudnya maksudnya dia boleh sampai ke otak lah. Kalau ada problem dekat otak, dia boleh sampai ke otak untuk repair sel-sel dekat otak tu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu adalah khasiat utama minyak zaitun. Minyak zaitun, semua jenis minyak zaitun ada hidroksityrosol. Dan hidroksityrosol ini hanya terdapat pada tumbuhan zaitun. Ini keunikan zaitun. Hidroksityrosol hanya terdapat pada tumbuhan zaitun, dan hidroksityrosol dalam Olive Plus 30X sangat tinggi, 30 kali berbanding minyak zaitun biasa yang lain. Dekat sinilah dia punya kajian makmalnya. Kalau minyak zaitun biasa yang ni, dia punya kandungan hidroksityrosol adalah 7 miligram per kg. Berbanding untuk minyak zaitun yang ni, dia punya kandungan hidroksityrosol adalah 233 mg per kg. So nampaklah perbezaan dia 30 kali ganda lebih tinggi. Sebenarnya ada pada tahun ini, baru-baru ni ada dibuat ujian lab, berkenaan hasil hidroksityrosol ni, dan hasil daripada kajian tersebut mendapati ia lebih lagi daripada 30 kali sebenarnya. Tapi yang kita declare hanyalah 30. Tak over sangatlah, kita ambil yang sedang-sedang je. Tapi hakikatnya dia lebih daripada itu sebenarnya. So dekat sini boleh study lah benda ni. Kalau nak clear lagi tentang khasiat Olive Plus. Itu dia punya perbandingan khasiat. Nak bandingkan khasiat pun panjang lebar kan. Jadi perbandingan dia, yang pertama nama dia Olive Plus 30X, yang ini nama dia pati minyak zaitun PMZ. Yang ini botol tinggi, yang ini botol rendah. Kuantiti sama. Persamaan dia dua-dua adalah minyak zaitun grade extra virgin. Extra virgin maksudnya dia dara lah. Dia perahan pertama dan unfiltered, tidak ditapis. So kualiti dia, nutrien dia sangat optimum, sangat banyak bila minyak zaitun itu tidak ditapis. Persamaan dia dua-dua minyak zaitun extra virgin, dan perbezaan dia, pertama nama dia, perbezaan kedua saiz botol dia. Yang ni botol bulat macam ni, yang ni saiz tinggi, kuantiti sama 250 ml, tapi untuk yang ni dia ada saiz kecil 50 ml. Ini saiz kecil 50 ml, dan untuk saiz kecil ini kita nampak lihat dia macam ni sahaja. Ini kecil je, dan dia guna dia botol cerah berbanding yang ni botol gelap untuk saiz yang besar. Untuk Olive Plus dia ada dua saiz 50 ml dan saiz 250 ml. Berbeza dengan minyak zaitun yang ni, dia ada satu saiz sahaja 250 ml. Itu perbezaan dari segi saiz. Perbezaan lain, minyak zaitun ini harga dia
lebih ekonomi, RM44.90 sahaja. Yang ini pula Olivia Plus 30X, harga dia adalah RM119.90 untuk saiz 250ml, dan untuk saiz mini ini 50ml. Untuk saiz mini ini harga dia adalah RM29.90. Dan sekarang kita ada promosi penghabisan stok untuk mini Olivia. Okay, expired date dia adalah pada Januari 2023. Harga dia RM26.90. So siapa yang nak try, nak test dahulu yang saiz kecil ni, boleh dapatkan dekat Cinta Alami Store, boleh komen ataupun boleh PM admin kita, dan kita akan bantu untuk proses tempahan bagi yang ni. Okay? Jadi ada orang dia nak try dahulu, so boleh try dengan minyak zaitun Olivia saiz kecil. Yang ni sekarang promosi RM26.90 sahaja. Harga asal RM29.90. Kalau saiz mini ni, dia lebih sesuai lah untuk orang yang baru nak mencuba, dan lebih sesuai untuk siapa yang nak travel. Travel tak sampai seminggu ataupun seminggu maksimum, boleh bawa minyak zaitun yang saiz kecil ni. Lebih mudah untuk kita bawa travel berbanding yang saiz besar ni. Okay? Itu perbezaan untuk minyak zaitun Olivia Plus dan juga minyak zaitun PMZ. Lagi satu, minyak zaitun yang ini di Olivia, minyak zaitun Olivia ditanam di Morocco. Okay, dan manakala minyak zaitun yang ini dekat Turki. Okay. Itu untuk perbandingan minyak zaitun Olivia Plus 30X dan juga minyak zaitun PMZ. Dan seterusnya perbandingan, ada juga yang tanya apa perbezaan minyak zaitun Olivia dengan minyak zaitun Power Up. Kita ada satu lagi minyak zaitun yang sangat high quality, tapi tak ramai yang tahu. Sayang tak ramai yang tahu. Jadi kita nak bagi tahu, kita nak hebahkan supaya lebih ramai lagi yang dapat tahulah khasiat. Kita ada minyak zaitun yang ni lebih tinggi khasiat dia. Yang ni memang dah tinggi sangat dah, 30 kali. Tapi yang ni lagi super tinggi. Kalau yang ni raja minyak zaitun, yang ini maharaja dia. Kenapa maharaja? Sebab yang ini satu sudu teh untuk minyak zaitun Olivia Power Up. Ni nama dia Olivia Power Up. Khasiat dia bersamaan dengan 10 liter minyak zaitun biasa yang lain. So bayangkan minyak zaitun yang ni satu sudu teh je kita ambil. Contoh sudu teh yang ni, kita ambil sudu teh kecil je. Ni pun kira macam besar ni, kecil je, dah macam kita makan minyak zaitun lain 10 liter. Sangat-sangat power. Jadi minyak zaitun ni perbezaan dia, yang pertama adalah yang ini 30 kali lebih tinggi berbanding khasiat minyak zaitun yang lain. Dan minyak zaitun Power Up satu sudu teh bersamaan dengan khasiat 10 liter minyak zaitun biasa yang lain. Dan minyak zaitun untuk perbandingan antara kedua ini, khasiat Olivia Power Up 62 kali berbanding khasiat Olivia Plus 30X. Jadi untuk kedua-dua ni perbandingan dia 62 kali. Tapi kalau nak bandingkan minyak zaitun Olivia Power Up dengan minyak zaitun Turki PMZ yang ni, perbandingan dia adalah 10 liter. Satu sudu teh Olivia Power Up bersamaan dengan 10 liter minyak zaitun PMZ ni. Itu dari segi khasiat dia. Okay, next question. Bila waktu sesuai untuk ambil minyak zaitun ni? Ini antara hot, soalan yang paling hot. Bila waktu yang paling sesuai, macam mana nak ambil minyak zaitun ni? Kalau minyak zaitun Olivia Power Up, sebab khasiat dia dah sangat tinggi, kita ambil satu sudu teh dah memadai dah. Tak perlu guna sudu besar, melainkan anda bertubuh besar, berat badan dalam 100 kg ke atas macam tu, anda perlukan kuantiti yang lebih banyak lah untuk supply kepada satu badan. Jadi untuk yang normal, average-nya biasanya kita akan suggest untuk ambil satu sudu teh sahaja. Untuk Olivia Power Up, dan ambil pada waktu pagi sebelum sarapan
dan malam sebelum tidur. Semua jenis lemak sihat atau minyak zaitun terutamanya, waktu terbaik pengambilannya adalah pada waktu pagi sebelum sarapan, sewaktu perut kosong, dan pada waktu malam sebelum kita tidur. Bila kita ambil pada waktu pagi, ia akan membantu memberi energi supaya kita lebih bertenaga lah nak beraktiviti pada hari tersebut. Dan jika diambil pada waktu malam, dia boleh membantu untuk merepair, untuk memulihkan sel sewaktu kita tidur. Time kita tidurlah masa untuk badan kita berehat, masa untuk minyak zaitun ni nak betulkan sel-sel yang rosak dalam badan ni. Dia lebih aman sikit nak buat waktu kita tidur. Okay? Jadi itu adalah 2 waktu yang terbaik. Okay, bagaimanapun sebenarnya tak kisah kita nak makan bila-bila masa pun. Nak ambil waktu tengah hari pun boleh, nak ambil waktu petang pun boleh, sebab dia bukan ubat. Okay? Dia bukan ubat macam kita nak makan nasi. Nasi anytime sebenarnya kita boleh makan nasi. Kalau kita rasa tiba-tiba pagi tu kita nak sarapan nasi goreng, ada masalah tak? Okey je kan? Ataupun kita nak makan nasi goreng waktu tengah malam, boleh tak? Boleh je, makan je lah. Tapi tak baiklah untuk kesihatan. Sebab bila kita ambil waktu malam kita nak berehat. Jadi dia akan tersimpan jadi lemak pula, tak digunakan. Jadi bila waktu yang sesuai nak makan nasi ni? Waktu yang paling sesuai adalah pada waktu tengah hari dan waktu maghrib. Maghrib atau lebih kurang pukul 7, 8 macam tu lah. Sebab waktu tu adalah waktu yang kita memang lapar, tengah bekerja ataupun baru balik daripada kerja. Itu waktu yang paling sesuai. So memang kita tengah lapar, dan dalam Islam pun menganjurkan kita untuk makan sewaktu lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa kena berhenti sebelum kenyang? Sebab otak kita ni hanya akan dapat isyarat perut kita dah kenyang dalam tempoh 20 minit selepas perut ni dah kenyang. Jadi kalau kita lambat berhenti sebelum kenyang, badan kita dah kenyang dah sampai sendawa. Maksudnya tu dah overdose dah melebihi keperluan badan. Kalau dah sampai sendawa tu. Jadi berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita betul-betul nak ikut sunnah Nabi, nak ikut anjuran daripada agama Islam kita. Okay? Jadi minyak zaitun untuk Olivi Power Up kita boleh ambil pada sukatan 1 sudu teh kecil sahaja pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Dan jika anda mengambil minyak zaitun Olivi Plus 30X, anda kena ambil 1 sudu besar. Okay? Saya tak ada pula sudu besar kat sini. Okay? Sudu besar ni sukatan dia sebenarnya lebih kurang dalam 10 ml. Okay? Jadi 1 sudu besar pagi sebelum sarapan juga dan malam sebelum tidur. Sama dengan minyak zaitun PMZ yang ni. Dan antara hot question juga yang orang selalu tanya, kalau saya nak ambil sekali sehari boleh tak? Boleh saja. Kalau anda nak ambil 1 kali sehari, saya suggest anda pilih nak ambil waktu pagi atau malam yang anda rasa mudah. Kalau pagi anda rasa mudah nak ambil, so anda ambil pagi. Kalau anda rasa nak tidur tu baru nak ambil tu lebih mudah, so ambillah waktu malam. Dan ambil terus 2 sudu besar jika anda ambil yang ni, ataupun minyak zaitun Olivi. Ambil terus sudu-sudu besar. Kenapa kena 2 sudu besar? Sebab WHO ada menyarankan kalau kita nak maintain sihat, setiap hari sekurang-kurangnya kita kena makan lemak sihat ni dalam kuantiti 2 sudu besar sehari. 2 sudu besar sehari tu lebih kurang dalam 20 ke 25 ml macam tu lah. Jadi kena ambil minyak zaitun ni 2 sudu besar. Kalau nak ambil sekali sehari, so pagi tu boleh ambil terus 2 sudu besar, atau malam ambil terus 2 sudu besar untuk cover sehari punya keperluan. Dan kalau ada juga yang tanya, saya ambil minyak zaitun yang ni dan saya ambil juga minyak zaitun Power Up, so macam mana nak ambil makan tu? Jadi kalau ada ambil 2 jenis minyak zaitun, saya sarankan salah satu boleh ambil waktu pagi, satu lagi ambil waktu malam. Contoh yang ni ambil pagi, yang ni ambil malam. Yang ni ambil pagi, yang ni ambil malam pun boleh, sukati. Okay? Tapi saya lebih prefer kalau ambil Power Up pada waktu pagi sebenarnya. Sebab bila waktu pagi dia bagi energi lebih. Okay? Dan energi yang diberi oleh energi daripada minyak zaitun ni adalah clean energy. Apa maksud clean energy? Maksudnya energi yang bersih, tenaga bersih. Sebab 100
keseluruhan minyak zaitun tu digunakan untuk tenaga. Dia tak bazirkan sikit pun. Okey. Dia akan bagi terus kepada sel-sel badan kita yang memerlukan. Berbeza kalau kita makan nasi lemak atau kita makan roti, kita makan biskut, dia perlu diproses melalui proses yang panjang untuk masuk ke dalam usus, kemudian diserap. Itu pun kalau usus kita cantik, dia bolehlah serap nutrien. Lepas tu nak perlu disebarkan, dia hantar ke seluruh badan sel-sel yang memerlukan. Dan akan ada yang tersisa dibuang, yang tak diperlukan, dan akan ada yang tersimpan menjadi lemak pula. Berbeza dengan minyak zaitun, kalau kita ambil, dia akan terus terserap dalam sel. Sepantas 1 minit macam tu, dia dah ada berada dalam sel badan kita tanpa melalui usus. Dan dia akan terus bagi energi yang segera. Lebih-lebih lagi jika anda mengambil minyak zaitun bersama dengan madu. Dia bagi energi yang lebih optimal, lebih banyak lah, dengan hasil yang lebih tinggi. Dan untuk pengetahuan, gabungan antara minyak zaitun dan juga madu sangatlah bagus untuk siapa yang ada masalah kolesterol. Siapa ada masalah kolesterol, ambillah minyak zaitun bersama dengan madu. Sama ada nak ambil 2 ni ataupun nak ambil 2 ni pun boleh. Okay? Pilihlah salah satu. Ini saya dah share tips terus ni. Kalau siapa ada kolesterol, ambil minyak zaitun bersama dengan madu. Dia bukan sahaja akan memberi tenaga yang banyak pada waktu pagi, tapi dia juga bantu untuk menurunkan kolesterol jahat tu dengan lebih cepat, berbanding kita ambil minyak zaitun sahaja. Jadi tadi kita jawab soalan apa waktu sesuai. Bila waktu sesuai nak ambil minyak zaitun? So saya dah jawab lah. Waktu sesuai, pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Bila ambil pagi, dia akan bantu bekalkan energi. Bila kita ambil malam, dia akan bantu untuk repair sel dengan lebih berkesan sewaktu kita rehat. Anira El Meryami, welcome to our live. Selamat datang ke live kita. Siapa yang tengah join live kita, sudi-sudikanlah tekan button share supaya lebih ramai lagi orang yang dapat manfaatnya. Mudah-mudahan jadi asbab saham akhirat untuk anda juga. Walaupun bukan anda yang menyampaikan, tapi kalau kita share dan orang lain dengar, dapat manfaat, anda pun dapat pahala. Waalaikumsalam. Sihat tak? Cik. Tak tidur lagi. Jadi kita dah share tadi berkenaan dengan pengambilan minyak zaitun waktu sesuai bila, tapi dia tak ada isu pun sebenarnya kalau kita nak ambil waktu tengah hari ke, petang ke. Contoh macam pagi kita terlupa nak ambil, tiba-tiba kita teringat waktu petang, dan boleh je nak ambil waktu petang, tak ada masalah. Cuma waktu pagi tu lebih baik. Thank you hadir support, like, share supaya kawan-kawan Acik pun dapat manfaat juga. Jadi tadi kita dah jawab untuk apa beza minyak zaitun, dan yang kedua bila waktu sesuai nak ambil minyak zaitun. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Berkenaan dengan bila waktu sesuai nak ambil minyak zaitun ni, selain saya ulang lagi sekali, pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur, dan ada lagi satu waktu yang paling sesuai untuk kita ambil minyak zaitun ni ketika kita sakit. Mungkin waktu tengah hari tu tiba-tiba kita sakit kepala, migrain yang sangat teruk. Time tu kita boleh je ambil. Time kita, badan kita memerlukan nutrisi. Tanpa mengira waktu pagi ke, malam ke, tengah hari ke, petang ke, ambil je waktu kita perlu. Terutama kalau siapa yang ada sakit gigi, sangatlah bagus ambil Olivine ni. Sebab ni ini memang proven punya lah. Sebab saya dah banyak kali sakit gigi. Terutama pada masa saya pregnant, selalu sangat sakit gigi time pregnant. Jadi bila tak tahan sangat tu, kita nak jumpa doktor sangat take time, temu janji dia. Sementara kita nak menahan sakit, tengah malam tu kadang-kadang sakit sangat, kita boleh ambil minyak zaitun ni. Kalau saya tahu guys. Tapi anda bolehlah ambil dengan bersopan santun. Ni tuang, lepas tu masukkan ke tempat gigi yang sakit tu. Dia boleh bertindak sebagai penahan sakit semula jadi, macam kita makan Panadol. Siapa kat sini kalau sakit je cari Panadol? Telanlah Panadol tu satu hari banyak, dalam 4 biji macam tu kan. Lepas ni boleh cuba
Okey. Jadikan ni secara alternatif Panadol semula jadi anda, okey, untuk tahan sakit. Sebenarnya tak kisah sakit apa pun, sakit kaki ke, sakit gigi ke, sakit kepala ke, sebab minyak zaitun ini dia ada satu peranan iaitu membantu meredakan keradangan dalam badan. Apa sahaja kesakitan dalam badan kita ini adalah satu bentuk keradangan. Jadi dia ada sifat antioksidan yang sangat tinggi. Jadi bila kita ambil minyak zaitun ni, dia akan pergi ke sel yang sedang sakit itu. Dia akan cari kat mana yang sakit tu, kat mana yang memerlukan antioksidan tu yang paling kritikal. Kalau kita sakit sangat dekat kepala, so dia akan pergi ke kepala. Kalau kita sakit sangat dekat perut, dia akan pergi ke perut dan repair. Dia akan neutralkan radikal bebas dalam perut kita. Dia akan bantu meredakan keradangan dekat perut kita. Okay? Jadi sangatlah sangat baguslah, okay? sangat sangat bermanfaatlah minyak zaitun ni kalau kita ambil waktu sakit. Okay? Saya pun dah lama sangat tak sentuh Panadol. Okay? Kalau sakit je memang kita akan cari yang ni je. Makan terus. Okay? So kita dah jawab 2 soalan. Okay, soalan yang ketiga. Boleh tak nak guna minyak zaitun ni boleh guna untuk makan atau sapu? Jawapan dia kedua-duanya sekali. Nak makan boleh, nak sapu pun boleh. Tapi saya nak bagi cadangan lah. Kalau anda memang fokus nak gunakan minyak zaitun ini bagi tujuan sapu ke kulit ke atau ke rambut ke, saya lebih prefer anda ambil yang ni. Okay? Minyak zaitun PMZ ni. Ini lebih sesuai untuk anda gunakan bagi tujuan sapuan ke kulit, rambut dan seluruh badan. Sebab harga dia lebih ekonomi, RM44.90 sahaja, dan dia lebih melembabkan, dan bau dia pun tak sekuat yang ni. Kalau siapa yang dah pernah makan olive ni, dia tahulah bau olive ni macam mana. Okay? Jadi tapi berbanding production yang beberapa tahun yang sebelum ni, ini better lah. Kalau yang dulu lagi bau kuat. Tapi untuk yang ni, dia tak ada bau macam olive. Jadi yang ni lebih sesuai kalau anda nak gunakan bagi tujuan sapuan kulit atau nak sapu dekat rambut ke. Ada orang dia nak guna untuk kesuburan rambut. Mungkin dia ada masalah rambut gugur. Kalau orang masalah kat rambut gugur ni, sebenarnya dia adalah simptom hormon imbalance, hormon yang tak stabil. Jadi sebenarnya kalau nak stabilkan hormon, kita kena ambil minyak zaitun ni secara makan direct dan juga sapuan sekali lah kalau masalah keguguran rambut. Sebab antara fungsi minyak zaitun adalah untuk dia juga membantu untuk menstabilkan hormon dalam badan. Okay? Adakah sama fungsi dia dengan power up? Okay, fungsi semua minyak zaitun ni adalah sama. Semuanya fungsi minyak zaitun secara asasnya, pertama untuk memberi tenaga, yang kedua dia bantu untuk menstabilkan hormon dalam badan, yang ketiga dia bantu untuk meredakan keradangan dalam badan. Dia banyak lagi fungsi lain lah. Ini yang paling asas yang saya kongsikan. Semuanya fungsi minyak zaitun ni sama, cuma dia punya kekuatan antioksidan dalam tu yang tak sama. Jadi kalau kita ambil ni, contoh kita ada masalah kesihatan yang serius, yang kronik, kita ambil yang ni, dia punya kesan tak sama macam kita ambil power up. Contoh kita nak ambil yang ni, contoh kita ada masalah kanser, masalah diabetes yang sangat teruk, ataupun masalah apa-apalah jenis masalah kesihatan yang tahap yang teruk, satu badan ni sakit sana sini. Untuk minyak zaitun ni dia tak mampu, dia punya antioksidan tu tak sekuat yang ni. Jadi yang ni kalau nak teruskan yang ni, kita kena ambil dengan sangat banyak baru dapat kesan. Berbeza dengan yang ni, kita ambil satu sudut teh sahaja, dia dah menyamai 10 liter yang ni. Contoh kita nak dapat khasiat Olive Power Up dengan hanya mengambil yang ni, kita perlu ambil yang ni 10 liter, larat ke tidak. Tapi yang ni kita ambil satu sudut teh sahaja, dah macam kita ambil PMZ 10 liter. Sebenarnya ambil minyak zaitun Power Up ini sangat jimat. Sangat jimat duit, jimat masa, jimat tenaga, jimat makan. Tak perlu makan terlalu sampai 10 liter baru nak dapat kesan.
dia lebih efektif lah untuk sesiapa yang ada masalah kronik, masalah kesihatan yang sangat serius, atau dia berumur 30 tahun ke atas. Biasanya orang yang dah berumur 30 tahun ke atas ni lah yang dah mula ada macam-macam jenis penyakit. Kadang yang bawah 30 pun dah start dah ada macam-macam penyakit. Biasa sebab zaman sekarang ni zaman dunia viral kan. Dunia makanan viral, pantang dengar makanan viral sikit, dan kita pun nak cuba. Lemak bateri weak saya nak charge jap. Jadi untuk menjawab soalan Acik, sama ke fungsi dia? Fungsi dia sama. Okey. Fungsi semua minyak zaitun adalah sama, tapi dia punya kekuatan antioksidan di dalamnya tak sama. Jadi kalau kita nak ambil yang ni, ambil sikit je, dia dah boleh bertindak dengan cepat, lebih cepat. Mungkin kita ambil yang ni, kita perlukan masa 2 bulan baru dapat nampak kesan, contoh. Tapi dengan ambil yang ni 1 minggu dah dapat kesan dia, nampak kesan yang ketara pada perubahan tahap kesihatan kita. Sebab dia punya khasiat yang sangat tinggi, kualiti dia yang sangat tinggi. Okay? Sebab minyak zaitun ni, saya lupa nak bandingkan berkenaan dengan dua ni. Minyak zaitun, olive ni dia hanya diperbuat daripada buah zaitun sahaja, perahan buah zaitun semata-mata. Tapi untuk power up adalah hasil daripada perahan, hasil daripada ekstrak daun, ranting dan buah zaitun muda. Sebab tu dia punya bentuk pun agak berbeza. Kalau nampak kat sini, dia berbiji-biji, nampak tak? Kalau yang ni 100% minyak. Jadi kalau orang ada isu tak boleh nak telan minyak, dia rasa tak biasa nak telan minyak, sebenarnya ini adalah solusi yang paling terbaik. Okay, ambil yang ni sebab dia tak rasa pelik sangat, lebih mesra tekak. Kita ambil, kita nak makan yang ni, kita ambil yang biji. Kita cedok, ambil yang biji untuk kita makan. Dan kita boleh tambahkan ke dalam lauk, kita nak campur dengan madu untuk rasa yang lebih sedap. Okay? Soalan, kita boleh minum banyak kali ke dalam sehari? Boleh, ikut keperluan badan. Okay, kalau kita tengah sakit sangat hari itu, kalau keperluan badan yang secara general, orang yang sihat, dia boleh ambil 1 kali sehari. Ataupun 2 kali sehari. Tapi kalau kita memang tak sihat, kita boleh ambil 4 kali sehari, setiap 6 jam contohnya. Okay? Bila kita dah rasa ada perubahan yang positif, dan kita slow downkan balik, turunkan balik dos dia 2 kali sehari macam tu. Kita kena faham kita punya kehendak badan sendiri. Okay? Sebab macam saya, kalau saya sakit kepala yang amat sangat, saya tak kira dah berapa kali saya ambil. Asal sakit je saya ambil minyak zaitun. Sakit je saya ambil minyak zaitun sampailah reda sakit minyak zaitun tu. Kita nak tahu kita ambil minyak zaitun ni overdose ke tidak. Bila kita buang air besar, okay, kita akan rasa ada bau najis, bau minyak zaitun. Ataupun najis kita berminyak. Maksudnya itu dah overdose lah. Selagi mana kita buang air besar tu tak ada bau minyak zaitun ataupun najis tak berminyak, maksudnya masih lagi digunakan oleh seluruh badan kita. Specialnya minyak zaitun ni, dia tidak ada pembaziran bila kita makan. Kecuali kita ambil terlalu banyak lah. Jaranglah orang ambil terlalu banyak, kecuali dia memang terlalu sakit dan dia nak cepat dapat efek dia. Tapi kita pun tak boleh juga nak push badan kita ni bertindak dengan cepat sebenarnya. Okay? Bayangkan kita nak sakit ni atau sakit kronik, biasanya dia adalah hasil daripada puluhan tahun dalam badan kita ni dah sakit, dia kumpul sakit tu sampai menjadi kronik. Tak logik lah dia nak sembuh dalam masa sehari. So dia perlukan proses. Kita tak boleh juga nak push badan kita, kena slowly lah, jangan terlalu push. Just follow the flow and follow je macam mana proses penyembuhan dia. Ambil air yang secukupnya, InsyaAllah kita akan rasa lebih enjoy lah dalam proses healing kita. Tak perlu nak stres-stres sangat, nak push cepat sangat nak sembuh, tapi end up tak sembuh pun, bahkan menjadi lebih sakit. Ini pengalaman saya sendiri juga, yang saya ada anak eczema, yang mana saya antara agak stres jugalah dulu bila saya nak cepat sangat anak saya sembuh. Sampai tahap bila kita dah redo, kita cakap ini penyembuhan adalah daripada Allah. Kita cuma berikhtiar sahaja sampai masa anak kita akan sembuh, diri kita akan sembuh. Okay, jadi kita perlu beri masa. Okay?
Okey, cara atau masa yang sesuai kita nak konsum atau nak ambil minyak zaitun. Cara yang paling terbaik adalah ambilan secara direct. Waktu yang terbaik pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Kalau tanya cara nak ambil yang terbaik juga, saya sangatlah suggest campurkan minyak zaitun ni dengan madu. Tak kira lah anda ambil minyak zaitun mana satu, okay, ambil bersama dengan madu sebab hasil dia jadi lebih optimum. Kecuali jika anda ada diabetes, so anda kena kawal kuantiti madu. Sebab madu ni dia manis. Manis dia ni bukan manis daripada gula tambahan. Sebab madu tu memang secara semula jadinya manis. Dia memang ada gula semula jadi dalam madu tu yang membuatkan dia manis. Okay? Jadi walaupun gula organik, walaupun gula daripada madu, kalau ada diabetes, terutama yang diabetes yang tahap tinggi bacaan gula dia, kena kawal kuantiti pengambilan madu. Ambil dengan sangat minimal lah. Okay? Jadi kalau yang tak ada masalah diabetes, bolehlah ambil satu sudu teh yang ni, satu sudu teh yang ni dan campurkan sekali. Okay? Okay, saya boleh tunjukkan sedikit. Mungkin saya belanja lah. Saya belanja cara cara pengambilan dia. Saya sangat suka ambil minyak zaitun ni campur dengan madu. Okay, masa kita open booth dekat Festival Islamik Johor hari tu, bila saya demo pengambilan minyak zaitun ni bersama dengan madu, ramai sangat yang rasa okey je rupanya minyak zaitun ni. Okay, cara nak ambil minyak zaitun ni, bila kita cedok, pastikan kita punya sudu ni sudu bersih, tidak basah, okay, walau setitik air, okay, sebab minyak zaitun ni sangat sensitif, okay. Dia kalau ada basah sikit, kita risau nanti dia akan berkulat kat dalam sebab dia tak ada pengawet. So bila kita ambil, yang minyak dia tu kita jatuhkan. Kalau terangkat sekali dengan minyak ni tak apa, okey je. Okay, contoh ni alamak jatuh pula. Dah terjatuh tu kita jangan buang pula. Okay. Minyak zaitun ni, specialnya Olive Power Up ni, kita boleh ambil ni butiran dia. Saya dapat sebiji ni. Kita boleh ambil sapukan dekat muka tau. Jadi pelembab semula jadi. Pecahkan biji dia. Okay, boleh sapu dekat muka. Okay. Selain daripada dimakan, kita boleh gunakan untuk sapuan ke kulit. Dia bantu untuk melembabkan kulit, bantu untuk siapa yang ada masalah jerawat, masalah resdung, masalah apa lagi yang berkaitan dengan kulit, eczema, boleh sangat ambil minyak zaitun ni buat sapuan ke kulit. Boleh ke tidak kita ambil minyak zaitun dengan saca inci? Boleh sahaja. Okay? Tapi jarakkanlah pengambilan, jangan ambil sekaligus. Okay? So ini minyak zaitun, kita dah masukkan kat sini, dah cedok, dapatlah beberapa biji butiran ni. Tak kisah berapa biji dalamnya, asal dia cukup dalam satu sudu teh. Okay, lepas tu kita ambillah madu. Ambil madu. So tak banyak pun, madu ni pekat-likat. Okay, ambil sikit pun dah manis. So saya campurkan bersama dengan minyak zaitun Power Up. Lepas tu kita makanlah dia. Ni contoh saya dah campurkan, okay, madu dengan Olive Power Up. Okay, so kita makanlah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat sedap. Madu Olive House ni antara madu yang tersedap seantero dunia. Saya dah try madu lain, tak jumpa lagi madu sesedap madu Kyrgyzstan ni. Bismillah. Okay, lepas ambil minyak zaitun, nak minum terus air pun boleh. Okay? Tak ada isu. Nak terus sarapan pun boleh. Tak berdosa. Okey je. Okay, yang kena jarakkan pengambilan adalah bila kita ambil ubat atau kita ada ambil suplemen lain, sebaiknya kita jarakkan pengambilan. Jangan ambil sekaligus. Tapi kalau anda ambil produk Olive House juga, dalam masa yang sama anda boleh campurkan. Contoh minyak zaitun campur dengan habatus sauda dalam satu sudu. Okay? Contoh minyak zaitun satu sudu, kita titis habatus sauda dalam 3 ke 5 titis ke 5 ke 7 titis ni, then makan sekali. Nak campurkan madu habatus sauda dengan minyak zaitun sekaligus telan pun boleh. Tapi kalau anda campur suplemen lain atau anda nak campur dengan ubat, kita tak galakkan. Tapi kalau antara produk Olive House ni sekali, insya-Allah okey je. Cuma kalau ada yang nak campur cuketin tu, ikutlah. Saya tak pernah buat lagi. Tapi kalau nak campur dengan produk lain, okey je. Okey. So itu untuk soalan yang ketiga.
Soalan yang keempat, ada yang tanya, kalau pregnant boleh tak nak ambil minyak zaitun ni? Ataupun tengah period, boleh tak nak ambil minyak zaitun ni? Sangatlah boleh jawapannya. Okay? Tengah period senggugut, itulah waktu yang paling memerlukan untuk kita makan makanan bernutrisi tinggi, sebab kita tengah nak mengeluarkan darah-darah kotor kan. Kita nak ni time period ataupun time berpantang ataupun time pregnant, dia sangat bagus untuk ibu dan bayi sekali, bayi dalam kandungan. Okay? Jadi itu untuk jawapan bagi soalan 4. Pregnant boleh ambil ke tidak? Jawapan dia boleh. Tengah period boleh ambil minyak zaitun ke tidak? Jawapan dia boleh. Okay, seterusnya soalan yang kelima, kalau ambil minyak zaitun ni ada kena pantang tak? Ini soalan yang paling famous juga. Jawapan dia, kalau contohlah anda nak bersihkan sebuah longkang yang sangat kotor. Okay. Anda nak bersihkan satu longkang ni, kotor sangat longkang ni, dah lama tak cuci. Okay. Jadi anda bawalah penyapu yang penyapu yang keras lah, yang boleh menolak sampah tu. Mungkin anda bawa cangkul sikit ke apa alatan dia lah. Mungkin anda bawa akan bawa air, nak simbah air kan. Anda bawa serbuk, anda bawa pencuci longkang kan. Okay, anda bawa dah kelengkapan semua ni, dan barang-barang tu pula semua barang yang terbaik, termahal. Okay, jadi anda dah bawa semua dan anda dah susah-susah ni nak bersihkan ni. Time tengah nak bersihkan tu, dia bukanlah boleh ambil masa yang sekejap, sebab dah bertahun-tahun tak cuci longkang tu dan panjang pula longkang tu. Okay? Jadi secara logiknya kita perlukan masa, dan kita nak bersihkan tu pun kita kena stopkan dahulu kotoran lain untuk masuk. Bagi ruang kita bersihkan dulu. Jangan kacau proses pembersihan. Jadi dapat tak poin saya? Jadi poin saya dekat sini samalah juga macam kita makan minyak zaitun. Minyak zaitun ni dia bantu untuk repair, memulihkan sel-sel yang rosak. Dia bantu untuk neutralkan radikal-radikal bebas dalam badan. Dia bantu untuk meredakan keradangan dalam badan. Keradangan ni sebab apa? Keradangan ni sebab gula putih, sebab makanan trans fat, makanan bertepung banyak sangat kita makan, makanan proses banyak sangat kita makan, dan badan kita mengamuk. Okay, badan kita mengamuk, dia sakit, sakit sana, sakit sini, dan kita pun makanlah minyak zaitun ni nak redakan kesakitan dalam badan. Dalam masa yang sama kita nak redakan kesakitan, janganlah pula ditambah lagi bahan-bahan yang merosakkan badan kita itu, supaya proses rawatan kita menjadi lebih lancar. Okay, jadi lebih baiklah, supaya lebih mudah dia nak pulihkan, nak bersihkan kotoran-kotoran dekat dalam badan kita ini. Harap ini dapat menjawab soalan, dapat memberi pencerahan. Perlu berpantang ke tidak? Fikirkanlah sendiri. Okay? Perlu berpantang ke tidak? Kita nak cuci longkang yang sangat kotor ni, adakah kita masih nak masukkan lagi kotoran yang baru? Tengah nak bersihkan ni, orang ramai ni, tolong bersihkan ni, tiba-tiba kita datang lagi masukkan sampah. Sampai bila nak bersihnya longkang tu? Okay, tu untuk jawapan nombor 5. So jawapan untuk nombor 6, berapa lama nampak kesan bila ambil minyak zaitun ni? Okay, berapa lama nampak kesan ni sangatlah subjektif. Ada orang dia perlukan masa yang lama, macam anak saya eczema, dia ambil masa 9 bulan. Suami saya sendiri eczema, dia pun ambil masa 3 bulan baru nampak kesan. Tapi ada juga orang yang ambil masa seminggu, sepantas 1 minggu dia ambil Olive Power Up ini. So tiada yang mustahil dengan izin Allah. Dan sesungguhnya minyak zaitun ni ada keberkahan di dalamnya. Bukanlah berapa banyak kita ambil, sikit banyak baru kita sembuh. Sebab yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah nak bagi kesembuhan, dan kita akan sembuh walau kita hanya ambil 1 sudu sekalipun. Sebab dalam minyak zaitun ni ada dia punya keberkahan. Itu yang specialnya bila kita amalkan minyak zaitun.
dia punya khasiat kita dapat, dia punya berkah pun kita dapat, insya-Allah, kalau kita niatkan sungguh-sungguh kerana nak ikut sunnah Nabi, kita niatkan sungguh-sungguh kerana Allah. So, minyak zaitun ni disebut dalam Al-Quran dan Allah bersumpah sendiri dengan nama zaitun. Okay, jadi pastinya ada satu hikmah yang sangat besar tentang zaitun ni. Okay? Jadi berkenaan dengan berapa lama kita nampak kesan tu sangat subjektif. Kita tak boleh nak menjamin apa-apa sebab minyak zaitun ini bukan ubat. Kita tak boleh nak cakap hari ni makan, esok sembuh, hari ni makan, bulan depan sembuh, hari ni makan, 2 bulan lagi akan sembuh, sebab kita bukan Tuhan. Okay, tapi kita berikhtiar. Cuma secara average, biasanya proses penyembuhan ni mengambil masa lebih kurang 40 hari. Okay? Ataupun lebih kurang 3 bulan macam tu. Okay? 1 ke 3 bulan. Dan dalam tempoh 1 ke 3 bulan tu, kalau boleh nak dapatkan hasil dia betul-betul, amalkan secara konsisten. Contoh, kita start dengan Olive Power Up. Dan teruskan je dengan Olive Power Up tu sekurang-kurangnya untuk tempoh 3 bulan. Baru kita boleh nampak kesan Olive Power Up ni. Kalau kita sekejap tukar, hari ni ambil yang ni, lepas tu ambil yang ni, lepas tu kita tukar lagi ambil yang ni, so badan kita pun confused. Kita pun tak dapat nak kesan mana satu yang bagi kesan. Jadi kalau boleh istiqamah dengan satu-satu produk yang kita ambil. Contoh kita ambil yang ni, konsistenlah ambil lebih kurang untuk tempoh 3 bulan, atau paling teruk pun minimum 40 hari. Tapi itu pun secara konsisten tanpa ada miss walau sehari. Kalau miss sehari, kita kena ulang lagi ikut hari pertama. Contoh, kita dah ambil ni pada hari ke-35. Lepas tu esok hari ke-36 kita lupa nak ambil. So kita kena restart balik. Hari yang sepatutnya 37 tu dah kira hari pertama balik. So konsisten ambil 40 hari berturut sekurang-kurangnya. Okay? Cuma dengan izin Allah, Allah boleh je nak bagi kesembuhan walaupun anda baru ambil 1 hari, 2 hari, seminggu. Sebab memang kita ada je testimoni orang yang ambil seminggu dia dapat kesan. Orang yang diabetes terutamanya lah, bacaan dia jadi turun dengan lebih cepat. 1 minggu je dia ambil. Tapi kita tak nak overclaim sebab benda ni sangat subjektif, bergantung juga dengan pemakanan anda. Anda tak boleh nak samakan diri anda dengan diri orang lain. Mungkin orang lain tu dia pantang sangat menjaga pemakanan dia. Dia memang off terus gula, dia memang minum air secukupnya, dia amal minyak zaitun dengan waktu yang mengikut saranan kita, pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur, tak miss. Langsung tak miss, dia sangat berdisiplin. So, dia dapatlah kesan tu dengan lebih cepat. Berbanding kita, mungkin kita ambil hari ni ambil, esok tak ambil. Lepas tu kejap-kejap makan roti, kejap-kejap makan biskut, kejap-kejap pantang, kejap-kejap tak pantang. Jadi benda tu tak istiqamah, dan kita punya result pun tak samalah dengan orang yang sangat menjaga pemakanan dia. Okay? Tapi jangan lupalah disertai dengan doa kepada Allah. Okay? Kesembuhan daripada Allah. Okay? Kita hanya berusaha. Allah nak nampak kita punya usaha je sebenarnya. Bukanlah minyak zaitun ni yang menyembuhkan. Okay? Thank you bagi love. Okay. Okay, seterusnya. Soalan seterusnya. Apa fungsi minyak zaitun ni? Okay, fungsi minyak zaitun yang pertama, secara asasnya saya bagi 3 je. Yang pertama, dia bantu untuk memberi tenaga. Lebih-lebih lagi jika anda ambil minyak zaitun ni bersama dengan madu. Yang kedua, dia bantu untuk menstabilkan hormon dalam badan anda. Kebanyakan jenis penyakit adalah berpunca daripada hormon yang tak stabil. Okay, contoh macam ada orang yang ada masalah diabetes, biasanya bukan lagi biasanya, orang yang ada masalah diabetes dia ada isu dekat hormon, penghasilan hormon insulin. Jadi bila ambil minyak zaitun, dia boleh membantu untuk sensitifkan lagi kepekaan penghasilan hormon insulin tu. Okay, jadi dengan mengambil minyak zaitun, dia bantu untuk menstabilkan balik hormon dalam badan anda. Okay, dan yang ketiga, minyak zaitun membantu untuk meredakan keradangan dalam badan. So, apa jua jenis kesakitan dalam badan anda, minyak zaitun ni dia akan pergi ke tempat yang sakit tu dan dia akan repair sel-sel yang sakit itu. Okay? Okay, seterusnya nombor 8. Nak guna PMZ je boleh tak untuk masalah kolesterol? Okay, ada orang yang tanya dia nak ambil yang ni dan dia ada masalah kolesterol. Boleh tak dengan ambil yang ni sahaja? Dia tak cukup bajet nak ambil yang
Olive Plus 30X ni, sebab perbezaan harga pun sangat sangat ketara kan. Yang ni RM44.90, yang ini RM119.90. Jawapan dia boleh, tak ada masalah sebenarnya. Sebab minyak zaitun ni pun extra virgin juga. Dan saya ada je customer yang setiap kali dia membeli, mesti dia beli PMZ 3 botol. Dan dia ada masalah kolesterol. Dan dia sendiri cakap Alhamdulillah dia nampak perubahan. Tapi dengan sebab macam yang saya cakap tadi, minyak zaitun ni dia ada keberkahan dia. Kalau kita jaga pemakanan, cukup minum air, lepas tu kita ambil dengan cara yang betul, insya-Allah kita nampak kesan. Tak, walaupun kita ambil yang ni ataupun power up, tapi kita tak jaga makan, kita tak minum air cukup, kita selalu stres, pun tak jadi juga. Tapi kalau kita ambil yang ni, mungkin kemampuan kita hanya yang ni. So boleh sahaja bermula dengan yang ni RM44.90, tapi dengan syarat kita kena sangat berdisiplin lah. Pantang maksudnya kita kalau boleh stopkan gula putih, stopkan makanan bertepung terutama daripada gandum, stopkan apa lagi? Makanan berproses. Makanan berproses ni sangat luas. Kicap, sos, itu pun makanan berproses yang sangat susah orang nak stopkan. Dan makanan seperti roti, biskut, semua itu adalah makanan berproses. Okay. Dan ambil ni secara konsisten. Pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur dengan kuantiti yang disarankan. Minum air secukupnya. InsyaAllah dengan hanya mengambil ini pun dah boleh nampak kesan. Tapi kalau anda dah kronik sangat, tinggi sangat bacaan kolesterol tu, nak dapat result yang lebih cepat, saya memang sangat sarankan ambil sekurang-kurangnya Olive Plus 30X ataupun ambillah Olive Power Up ini. Sekarang kita tengah ada promosi sebenarnya. Kalau beli Olive Power Up ni yang saiz besar, kita ada 2 saiz. Saiz besar yang ni, okay, 340 gram, anda dapat percuma jus 5 pekat. Jus 5 pekat ni kalau beli harga dia RM52.90. Tapi sempena promosi World Heart Day, beli Olive Power Up saiz besar dapat percuma jus 5 pekat. RM50 tau nilai dia. So sangat-sangat untung lah. Dah lah Olive Power Up ni hasil dia tinggi. Ambil satu sudutan dah macam ambil 10 liter minyak zaitun lain. So dia punya kesan tu sebenarnya secara logik lebih cepat lah bila kita ambil Olive Power Up berbanding ambil PMZ. Tapi kalau memang kemampuan kita takat itu sahaja, kita hanya mampu untuk bajet RM50 ke bawah, so tak ada masalah untuk kita bermula dengan minyak zaitun PMZ. Tapi kalau kita ada bajet yang lebih, okay, saya sangat sarankan inilah yang terbaik bagi siapa yang ada masalah kolesterol. Dan kalau boleh ambil bersama dengan madu. Kesannya lebih cepat. Okay? Berbanding ambil PMZ semata-mata. Okay? So itu untuk menjawab soalan berkenaan dengan kolesterol. Okey ke tidak, ambil PMZ sahaja. Okay. Soalan yang ke-9. Perlu masuk peti ais tak? Jawapannya tak perlu. Letak pada suhu bilik sahaja, letak luar. Cuma kena jauhkan daripada suhu panas, jauhkan daripada cahaya direct matahari. Janganlah letak dekat pintu, dekat tingkap yang masuk cahaya matahari. Dan apa lagi? Kalau yang botol jernih, contoh seperti yang ni, kena masukkan dalam kotak. Macam Olive yang minyak zaitun yang ni pun botol jernih, kena masukkan dalam kotak. Sebab dia sensitif dengan cahaya. Tapi kalau botol gelap macam ni, letak luar kotak pun tak apa, sebab dia dah botol gelap. Tapi kalau letak dalam kotak lagi bagus. Okay, cara penyimpanan minyak zaitun, letak pada suhu bilik sahaja, tak perlu letak dalam peti ais. Okay, masuk peti ais nanti kan jadi gel pula. Okay, susah pula nak makan nanti. Kalau yang Olive Power Up ni, masukkan dalam kotaknya semula, sebab dia botol jernih. Saya nak minum sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau siapa yang tengah join live kita ada soalan lain nak tanya pun boleh. Tanya je. Dah pukul berapa ni? Masya Allah, dah 12. Sekejap, nak cepat habis. Ya Allah, ada 22 soalan ni. Kita jawab dengan pantas. Okay, soalan seterusnya. Berapa lama boleh tahan sebotol ni? Ada orang tanya ni. Satu botol ni boleh tahan berapa lama? Sebab harga pun dah RM19.90. Agak-agak boleh tahan 5 bulan tak? Atau setahun ke? Okay, jawapan dia
Saya dah bagi tahu tadi pengambilan dia yang disarankan satu sudu besar pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Satu sudu besar lebih kurang 10 ke 15 ml. Kalau kita bahagikan dengan kuantiti dia 250 ml sebenarnya lebih kurang 20 hari. Kalau kita ambil dengan sukatan yang tepat. Okay, 25 hari ke macam tu lah. Sebenarnya dia tak sampai sebulan kalau kita ambil ini. Tapi itu kalau kita ambil dengan sukatan yang betul. Kalau anda ambil sedikit, anda nak jimat, nak tahan, nak minyak zaitun ditahan lebih lama, anda nak simpan tu 2 bulan, anda mungkin tak dapat kesannya yang lebih optimum lah. Sebab tak cukup dos, tak cukup yang diperlukan oleh badan tu tak cukup. Jadi itu antara sebenarnya punca kenapa kita makan minyak zaitun tapi tak nampak result. Okay? Power yang besar tu tahan berapa lama? 2 bulan lah cik. Kalau nak lebih bijak, okay, ambil power up saiz besar ni. Sebab yang ni tahan 2 bulan. Okay? Dan nak makan tu pula satu sudu kecil je. Jadi yang ni tahan 2 bulan. Okay? Kadang-kadang boleh lajak sampai 3 bulan lah. Tapi biasanya yang terbaik kita habiskan dalam tempoh 2 bulan. Okay? Lebih jimat sebenarnya sebab dia punya khasiat tu sangat berganda. Okay, itu untuk power up besar. Okay. Seterusnya power up kita ada 2 saiz. Kalau yang saiz mini ni lebih kurang 3 minggu macam tu. Kalau saiz besar lebih kurang 2 bulan lebih. 2 bulan lah. Okay, seterusnya nombor 11. Kalau dah sembuh boleh tak berhenti ambil minyak zaitun ni? Orang biasanya ambil minyak zaitun ni bila dia sakit. Sebenarnya bila tak sakit itulah kena ambil minyak zaitun. Sebenarnya supaya kita tak sakit. Sebab mencegah lebih baik daripada mengubati. Kalau tengah sakit baru kita nak ubati, dia punya nak menyembuhkan tu lebih makan masa. Berbanding kalau kita tengah sihat ni, kita buat protection siap-siap. Kita protect badan kita siap-siap supaya tak sakit. So mencegah lebih baik daripada mengubati. Tapi ada orang dah sakit baru dia nak ambil minyak zaitun. Sebenarnya okey je, lebih baik daripada dia langsung tak ambil. Okay, sebab dia boleh membantu mengawal radang dalam badan. Dan soalan dia kalau dah sembuh boleh tak berhenti ambil. Ini sangat subjektif sebenarnya. Sebab untuk pengetahuan anda, setiap hari kita selain daripada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, air, kita sebenarnya badan kita perlukan lemak sihat. Kalau kita ada alternatif lemak sihat lain yang kita boleh makan secara konsisten 2 sudu besar sehari, so nak stop pun tak ada masalah. Sebab badan kita dah sihat dan kita ada alternatif lemak sihat lain dengan sukatan yang diperlukan oleh badan, so tak ada isu. Sebab badan kita sebenarnya setiap hari perlukan lemak. Kalau tak cukup lemak, itu yang menyebabkan otak kita kita macam jadi mudah lupa. Kadang-kadang sakit kepala, migraine sebab otak kita tak cukup lemak. Kadang-kadang jadi macam asyik rasa macam moody je, sebab ada wire-wire saraf-saraf ni yang terputus. Okay. Jadi sebenarnya dekat otak kita ni sangat perlukan lemak sihat. Dia sangat memerlukan lemak yang banyak. Jadi kalau kita tak cukup pengambilan lemak seharian, ia akan menjejaskan kita punya kesihatan. Okay? Sebenarnya banyak lagi sumber lemak sihat lain. Tapi kalau anda nak mudah, minyak zaitun adalah alternatif yang terbaik dan paling mudah. Okay? Promosi Power Up tu bermula bila dan berakhir bila? Kita dah start bulan lepas dan dia akan berakhir pada 31 hari bulan Oktober ini. Okay? Kalau siapa yang nak grab, boleh dapatkan sebelum 31 hari bulan Oktober ini. Beli Power Up saiz besar ni, dapat percuma minyak jus delima pekat. Jus delima pekat ni kalau beli loose, beli asing, harga dia RM52.90. Tapi dengan pembelian Power Up, anda dapat percuma minyak zaitun, pati delima ataupun jus delima pekat. Dan jus delima pekat tu sangat bagus untuk penghasilan sel darah yang sehat. Jadi gabungan minyak zaitun dan delima ni sebenarnya sangat bagus untuk kesihatan jantung terutamanya. Sebab promosi ini sebenarnya khusus untuk World Heart Day. Kalau nampak kat sini kita ada stiker love. Love ni sebenarnya tanda sokongan kita terhadap Institut Jantung, Yayasan Jantung Malaysia. Nampak tak? Dan kita pun ada bekerjasama, Olivos ada bekerjasama dengan Institut Jantung, ada bekerjasama dengan Yayasan Jantung Malaysia.
Okay, so tak perlu risau benda ni selamat ke tidak. So, kita pun dah dapat pengiktirafan makanan organik Malaysia. Okay. Okay, seterusnya. Boleh guna sudu besi tak nak makan minyak zaitun? Boleh sahaja. Boleh. Okay, dia tak ada isu nak pakai sudu besi ke, nak pakai sudu plastik ke, boleh sahaja. Kita bukanlah kita rendam sudu ni dalam minyak zaitun ni dalam tempoh yang lama. Dia berbeza. Kalau kita rendam sudu besi, lagipun dia bukan sudu besi. Okay, jaranglah kita nak jumpa sudu besi yang besi betul-betul. Dia biasanya sangat berat yang besi. Kalau yang kita rendam dalam minyak zaitun, botol minyak zaitun tempoh yang lama, itu tak boleh. Tapi kalau kita setakat nak ambil, tuang dan kita terus minum, tak ada isu pun. Tak adalah terus berlaku tindak balas. Okay, so tak ada isu nak pakai sudu besi ke, sudu plastik ke, okey sahaja. Okay, seterusnya, beli banyak boleh dapat diskaun tak? Ini antara soalan yang paling famous juga. Dia nak beli minyak zaitun Olive, contohnya dia nak beli 6 botol atau dia nak beli 12 botol. Boleh tak saya nak dapat diskaun? Okay, sebenarnya berkenaan dengan diskaun ni, dia adalah bergantung dengan pihak HQ Olive House lah. Kalau HQ ada buat promotion, then kita boleh bagi diskaun. Kita terikat dengan perjanjian, perjanjian dengan apa yang kita dah sign kepada sebelum menjadi ejen. Kita berjanji untuk patuh, pematuhan harga lah, harga jualan. Kita tak boleh menjual di bawah harga pasaran walaupun customer tersebut beli dalam kuantiti yang banyak. Secara logik, kalau kita beli barang dekat luar, beli banyak mesti dapat murah kan. Tapi dekat sini kita tak dapat sebab kita bukan founder, kita hanya ejen sahaja, kita hanya affiliate consultant sahaja. Tapi apa yang kita boleh buat berterbaik untuk semua sebab kita dah ada lancarkan affiliate membership. Jadi bila kita beli banyak, kita dapat poin banyak. Bila dapat poin banyak, nanti kita boleh redeem poin tersebut menjadi diskaun. So sekarang dah boleh dapat diskaun dah. Okay. Dan yang tu kena tanya kita lah berapa poin semasa kita dah layak ke tidak untuk redeem diskaun. Jadi kalau nak beli dalam kuantiti 100 botol sekalipun, kita tak dapat nak bagi diskaun sebab kita terikat dengan undang-undang peraturan daripada pihak HQ. Harap janganlah menekan kita untuk bagi juga harga yang diskaun, sebab kita sangat kita amanah lah, pegang amanah. Okay, sebab tak adil lah pada ejen lain. Kalau kita jual murah, ejen lain jual harga pasaran, kita dapat jualan lebih banyak sebab kita dah jual dengan harga murah. Okay, jadi bantu kami untuk sama-sama amanah dalam menjual barangan afiat ni. Sama-sama kita dapat pahala, dapat bantu kita lah. Jadi bagi menjawab soalan itu, kita tak dapat nak bagi harga diskaun. Tapi jika anda beli dalam kuantiti yang banyak, anda dapat poin. Setiap RM2 anda dapat 1 poin, dan setiap 500 poin anda, ataupun istilah dia yang kita gunakan adalah token. Setiap 500 token anda boleh redeem RM5. So besar sebenarnya nilai itu, berbanding tak dapat langsung. Sebelum ni langsung tak ada benda-benda ni, sekarang dah ada. So manfaatkanlah. Ataupun mungkin anda nak beli untuk keluarga anda, adik-beradik, kenalan, boleh beli guna ID anda. Jadi anda lah dapat poin sebab anda yang promote untuk diorang. Contoh nak belikan untuk satu family ke kan, nak kumpul poin, boleh saja supaya nanti cepat-cepat dapat redeem diskaun. Seterusnya, yang mana satu lebih baik? Ada orang tanya, banyak sangat minyak zaitun ni, mana satu lebih baik? Kalau ikut ranking, yang terbaik adalah Olive Power Up. Tapi bagaimanapun kita akan suggest mengikut keperluan badan, mengikut usia badan. Kadang-kadang kalau anak kecil, kita tak suggest bagi yang ni. Kalau anak kecil, kita lebih suggest ambil yang ni. Sebab walaupun kita untung lebih banyak sebenarnya kalau kita nak suggest yang ni untuk anak kecil, tapi kita nak tengok jugalah, kita tak nak lah maksudnya bagi benda yang tak diperlukan oleh budak tersebut. Kalau budak tersebut, anak tersebut sihat, tak ada masalah kesihatan, dan umur pun baru 5 tahun contohnya, ini dah memadai dah untuk anak kecil. Tapi kalau dia memang ada penyakit yang kronik, sakit kanser contohnya, dia memang kena ambil Olive Power Up. So kita akan sesuaikan. So kenalah declare dengan kita lah berapa umur anak, apa masalah kesihatan anak. Jadi kita akan suggest minyak zaitun yang terbaik.
Dan kalaupun contoh kita ada eczema atau masalah kulit kering, biasanya saya akan suggest ambil dua ni. Olive Power Up dan ambil ini. Dan untuk makluman sekarang kita ada minyak zaitun khas untuk kulit. Elia dan Penolive. Yang ni khas untuk kulit. So kalau ada masalah kulit, yang ini the best. Ini yang the best. Okay? Ini yang the best untuk masalah kulit. So kena tanya kita lah. Setiap minyak zaitun ni ada dia punya keunikan masing-masing. Okay, seterusnya saya tak berapa nak telan minyak. Boleh tak? Ada tak jual yang kapsul? Untuk makluman sekarang kita tak ada jual yang kapsul. Kita hanya jual yang dalam bentuk asli minyak. Sebab untuk pengetahuan, bila dalam bentuk minyak ni, khasiat yang kita dapat lebih segera, lebih optimum, lebih berkesan. Okay? Sebab ini contoh yang dalam bentuk kapsul. Ini saya beli sekadar nak bagi sampel sahaja, nak tunjukkan dekat orang. Kalau kita beli dalam bentuk kapsul, dia mengambil masa, kita kena makan dalam lebih kurang 30 biji ke 60 biji sehari. Baru dia menyamai 2 sudu besar minyak zaitun ni. Larat ke nak makan 60 biji sehari? Kadang-kadang kalau kita dapat yang kapsul ni, kita makan setakat 2 biji je. 2, 3, 4, 6 biji pun dah rasa banyak sangat. Agak-agak boleh telan kan 60 biji. Kita nak amalkan minyak zaitun sebab kita nak khasiat. Bukan sekadar kita makan semata-mata asal ada je masuk dalam badan. Tapi kita tak tahu pun dia punya keberkesanan. Okay? Sebab kuantiti dia sangat sedikit bila kita ambil dalam bentuk kapsul. Sangat sedikit. Berbanding bila kita ambil dalam bentuk asli minyak. Bila kita ambil dalam bentuk minyak, dia akan terus terserap dekat lidah dahulu. Dalam lidah kita ni pun dah banyak sangat enzim yang bila kita ambil minyak tu, dia dah dapat khasiat dekat lidah sebelum dia masuk ke tubuh. Lepas tu dekat tekak, dekat esophagus, semua sel-sel badan kita insya-Allah akan dapat manfaat minyak zaitun. Tapi kalau kita ambil dalam bentuk kapsul, dia kena proses dahulu dan melalui proses yang panjang lah sebelum kita dapat khasiat dia. Okay? Dan mungkin dos dia tak mencukupi. Okay? Kena ambil 60 biji sehari. Okay, jadi kita tak ada jual yang kapsul. Kalau tak berapa nak telan minyak, kita suggest ambillah Olive Power Up. Ini the best solution untuk individu yang tak boleh nak telan minyak. Sebab dia rasa dia lebih mudah diterima tekak berbanding minyak zaitun yang lain. Okay, kita ada 5 jenis minyak zaitun. Ini minyak zaitun yang terbaik untuk sesiapa yang tak boleh nak telan minyak. Okay, banyak lagi ni. Saya habiskan terus Soalan seterusnya, kalau dah expired boleh guna lagi tak? So kita ada beberapa customer yang dia simpan. Ada yang simpan sampai setahun. Terkejut saya. Dia simpan setahun, dia tak makan sangat. Kadang-kadang dia ambil, dan dia simpan setahun. Tengok-tengok dah expired. Sebenarnya sekali kita dah buka penutup botol, walaupun expired date dia lama lagi, contoh 2024, kita still kena habiskan dalam tempoh 2 bulan maksimum selepas kita buka penutup botol ni. Sebab minyak zaitun ni tak ada pengawet. Walaupun dia ada expired date tu hanya sah sekiranya kita belum buka penutup botol. Kalau kita dah buka penutup botol, kita kena hitung hari start daripada kita buka penutup botol. Jadi contoh hari ini 16 hari bulan. So 16 November adalah hari last kita kena habiskan minyak zaitun ni. Kalau kita tak habiskan, kita dah tak dapat khasiat dia dah. Khasiat dia dah downgrade. Okay, kita dah tak dapat khasiat, kita hanya dapat minyak dia je. So tak gunalah. Kita ambil minyak zaitun ni nak khasiat, bukan setakat nak rasa minyak je, kan? Jadi kalau dah expired tak boleh gunalah. Tapi kalau nak guna untuk sapu-sapu tu still okey lah, tapi rasa dulu okey ke tidak dia punya minyak ni. Okey, seterusnya nak guna untuk memasak boleh tak? Atau nak guna untuk menggoreng? Ada ya orang yang guna minyak zaitun untuk menggoreng. Jawapan dia tak boleh. Dia kena ambil secara mentah direct. Kalau nak guna untuk menggoreng, kita suggest ambil minyak sawit merah Iles. Kita ada minyak sawit merah yang khas untuk menggoreng dan khasiat dia tak terjejas sedikit pun walaupun kita guna untuk menggoreng. So nak guna minyak sihat untuk menggoreng, ambillah minyak sawit merah. Itu lebih baik. Okey. Seterusnya, tips nak bagi anak. Boleh tak nak letak minyak zaitun ni dalam susu anak? Jawapan dia boleh. Okay? Sama ada kita nak letak dalam air minuman anak ataupun kita nak letak dalam botol susu dia, boleh. Cuma kena habiskan dalam tempoh maksimum 24 jam. Biasanya kita bancuh air tu sikit je lah. Letak sikit dia
dalam hari masa tu juga habis kan. Kita dah minum susu dan dia habiskan terus. Kalau dapat bagi secara direct lebih baik. Kalau nak bagi dia supaya tak rasa berminyak sangat, campurkan dengan madu. Dia pun rasa lebih sedap. Okay? Sebab ini juga teknik yang saya gunakan untuk anak saya yang tak suka minyak zaitun. Okay? Sebab anak saya 3 orang, Dura je yang suka minyak zaitun. Yang 2 orang tu tak berapa suka. Jadi yang tu saya kena campur dengan minyak madu, baru dia orang akan makan. Okay, seterusnya apa lagi soalan? Saya ada ambil banyak produk Olive House ni. Mana satu nak makan dulu? Mungkin dia ada ambil minyak zaitun, dia ada ambil jus delima, dia ada ambil habatus sauda, dia ada ambil cuketin. Dia ni pengguna tegar Olive House lah. Jadi kalau ada ambil banyak produk Olive House, kita ada cara yang nak mudahkan. Okay? Yang penting minyak zaitun, the best time pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Kalau anda ada ambil habatus sauda, anda boleh campurkan dengan minyak zaitun. Anda ada ambil madu, anda boleh campurkan madu dengan habatus sauda dengan minyak zaitun. So ambil sekaligus. Kalau anda ada jus delima pekat, ataupun pati delima, dan ada ambil juga cuketin, ada ambil juga madu, itu adalah the best sinergi antara madu, jus delima pekat dan juga cuketin. Campur ketiganya, boleh buat air tenaga. Okay? Kalau anda ambil cuketin boleh campur dengan madu, paling sedap. Boleh campur sekali dengan jus delima pekat, atau boleh masukkan dalam 1 botol air besar anda dan habiskan dalam tempoh 24 jam. Setiap kali nak minum air kosong, minum air cuketin tu. Dan yang pastikanlah minum air cuketin selepas makan, bukan waktu perut kosong. Okay? Seterusnya, saya ada makan banyak produk luar yang lain. Tak apa ke banyak sangat campur-campur ni. Memang kita ada jenis pelanggan yang dia memang berikhtiar, okay, guna macam-macam produk, okay, dan dia jadi confused mana satu yang dia boleh ke banyak sangat benda nak makan ni. Jawapan dia, sebelum saya jawab boleh ke tidak, saya nak tanya dulu, anda dah ada belum pengambilan dalam banyak-banyak produk tu, ada tak yang lemak sihat? Kalau tak ada, anda perlukan minyak zaitun ni. Sebab setiap hari kita perlukan 6 jenis nutrisi makanan. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga vitamin, yang keempat mineral, yang kelima air, dan yang keenam lemak sihat. Kalau anda ada macam-macam jenis produk, ada tak lemak sihat? Kalau tak ada, anda kena tambah. So sebenarnya perlu untuk ambil minyak sihat ni, lemak sihat. Sebab badan kita perlukan lemak sihat setiap hari. So tak ada isu banyak jenis produk lain. Sebenarnya lemak sihat ni kita kena utamakan lah. Okay, seterusnya, saya ada makan ubat, boleh ke nak ambil minyak zaitun sekali? Jawapan dia boleh, tapi caratkan pengambilan. Minyak zaitun ambil paling awal pagi sebelum sarapan. Dia nak ambil ubat, jarakkan lebih kurang 30 minit baru kita ambil ubat. Okay, jangan ambil sekali minyak zaitun dan terus ambil ubat. Tak boleh jarakkan sekurang-kurangnya 30 minit. Okay, itu sahaja. Alhamdulillah kita dah jawab semua soalan. Mungkin ada lagi soalan-soalan lanjutan. Kalau siapa yang join dengar rakaman live ini, ada soalan lain, boleh juga tanyakan di ruangan komen. Dan siapa yang join live kita ataupun tengok rakaman kita selepas habis live ni, sudi-sudikanlah untuk tekan button share supaya lebih ramai lagi orang dapat manfaat. Sebab ramai orang yang ambil minyak zaitun tapi dia tak tahu cara pengambilan yang betul. Dia main ambil je, main beli je dekat supermarket, dan itu pun dia tak pasti betul-betul asli ke tidak. Lepas dah ambil tu tak tahu pula bila waktu terbaik nak ambil, main ambil je, simpan setahun, dah downgrade dah khasiat dia. So useless lah, dan jadi fitnah kepada minyak zaitun. Minyak zaitun minyak yang barakah, banyak yang khasiat, tapi bila kita tak ambil dengan cara yang betul, dan tak gunalah, tak dapat manfaatnya juga. Walau kita beli minyak zaitun paling mahal, tapi kita tak tahu cara pengambilan yang betul, dan kita tak iringi dengan penjagaan pemakanan yang betul, dan kita mungkin tak dapat result. Okay? Sama-sama, Cik. Terima kasih setia hingga ke hujung. Ni nak kena bagi hadiah ni. Kalau ada beli barang lepas ni, boleh cek dengan saya nak bagi hadiah. Sebab sudi menemani saya sampai sekarang, sampai pukul berapa ni? 12.27. Tak sedar sejam setengah, hampir sejam setengah kita live.
Terima kasih banyak-banyak. Cik tolong klik like, share, boleh tag kawan-kawan. Moga-moga dapat manfaat dekat orang lain juga. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih semua. Bye-bye. Semoga ada manfaatnya.